Nampak tak PowerPoint yang cikgu Nampak. nampak? Okay. So, kita terus masuk 5.2 iaitu bahagian pewarisan. Okey, untuk pewarisan ni maksudnya kita nak menekankan macam mana zuriat itu terhasil ataupun bukan zuriat terhasil, maknanya sifat-sifat yang ada dalam seseorang tu boleh kita kelaskan. Okey, untuk pewarisan, okey, pewarisan dalam manusia ni gen kan sebelum ni kan cikgu dah terangkan pasal kromosom, DNA dan juga gen. So dia fokus pada gen. Okey, gen yang mengawal suatu sifat tersusun secara linear pada kromosom. Okey, kan bentuk kromosom kan helix. Lepas tu DNA berbentuk ganda dua tu kan. Helix ganda dua. So gen adalah yang ni. Yang tersusun secara linear. Okey. Okey, gen yang mengawal suatu sifat tersusun secara linear. So ada banyak gen yang tersusun secara linear ni. Okey, kemudian dia kata gen dipindahkan secara berpasangan dari setiap gamet induk. Okey, bila setiap gamet induk kan berpasangan kan. Maksudnya satu gen dari induk lelaki dan satu lagi gen dari induk perempuan kalau manusia lah. Macam ibarat sifat tu satu sifat dari ayah, satu sifat dari ibu. Tapi berpasangan lah. Contoh kita fokus pada sifat warna mata. So dia akan ambil satu gen daripada ayah untuk warna mata dan dipasangkan, okey ni daripada ayah, kemudian dipasangkan dengan satu gen untuk warna mata dari ibu. So ini dipanggil berpasangan daripada setiap gamet induk. Okey. Kemudian gen ni dia ada dua jenis. Okey, satu dipanggil gen dominan. Satu lagi resesif. Okey, gen dominan ni gen yang tunjukkan sifatnya bila dia hadir. Maksudnya kalau ada gen dominan tu, gen itu akan menunjukkan sifat pada luar. Contohlah, ayah mata biru. Okey, kita ambil satu gen daripada ayah. Ada tersusun dekat DNA. Gen daripada mak warna coklat, warna mata contoh. Tapi gen ayah adalah dominan. Yang warna biru tu dominan. Jadi bila dia dominan, dia akan menguasai gen mak tu, mengatasi. Jadi automatik mata anak yang terhasil tu adalah berwarna biru lah, ikut pada ayah. Okay, ada yang nak join? Sekejap ya. Ni tadi. Okay, kodi. Tanda kodi. Okay. Kemudian kalau awak terleft meeting, masuk balik Okey. Okey, kemudian untuk ni ada lagi one only Umairah. Okey. Okey, cikgu teruskan. Okey. Kemudian gen resesif hanya menunjukkan sifat bila gen dominan tidak hadir. Maksudnya bila dipasangkan ni, okey, kan kalau dominan tadi mata ayah warna biru kan, mak warna coklat kan. Okey. Tapi bila katakanlah warna mata ayah pun coklat, mak pun coklat. Maksudnya dua-dua adalah gen yang resesif, bukan warna biru. Automatik anak itu akan warna coklat. Sebab gen dominan tidak hadir. Gen mata biru tu tak ada. Jadi tu yang dia kata kalau gen resesif ni menunjukkan sifat bila wujud berpasangan. Bila dua-dua adalah resesif. Okey? Boleh? Syazwani Patricia. Kejap kawan lambat masuk. Syazwani dengan Patricia. Sitina Patricia. Syazwani. Tulis kat lain kejap. Syazwani.
Okey. Cikgu teruskan ya. Okey, dalam mekanisme pewarisan bila kita nak cantumkan gen tu, dia akan diwakili dengan dua huruf. Kan tadi gen kan dia tersusun dekat helix ganda 2 tu kan? Dengar ke? Dengar cikgu. So dia tersusun macam ni kan, dekat DNA tu gen tersusun. Jadi bila tadi cikgu cuma jelaskan bahawa kalau ayah mata biru sebelah sini, okey, mak mata coklat. Okey, gen daripada mak, ataupun ayah mata coklat, gen mak pun mata coklat. Dia tersusun berpasangan macam ni. Okey, tapi bila gen ni itu sifat yang kita nampak. Bila kita nak tulis, kita kena wakilkan dengan dua huruf. Maksudnya satu huruf daripada ayah, satu huruf lagi daripada mak. Okey, contoh gen ni kita nak tulis lagi, cara nak tulis. Satu tu dipanggil homozygote kalau dua-dua tu sama. Contohnya huruf besar, huruf kecil. Okey, contoh ayah mata biru sebab dia dominan. So kita tulis genetik ayah, gen ayah untuk mata biru B besar. Mak pun mata biru. Jadi gen daripada mak adalah huruf besar juga. Okey, dua-dua dominan, maknanya sama huruf besar belaka. Ataupun kita nak kata mata coklat. So kita tulis B kecil daripada ayah, B kecil daripada mak. Ini dipanggil gen homozygote, sama. Dua-dua adalah sama huruf dia. Okey. Satu lagi gen dipanggil heterozygote. Okey, heterozygote ni adalah individu yang ada genetik yang berlawanan. Contoh B besar, B kecil. Contoh macam tadilah, ayah mata biru kita simbolkan dengan B besar, mak mata coklat kita simbolkan dengan B kecil. Kita nak wakilkan huruf tu terpulang pada kita. Okey, soalan pun dia tak ada lah nak kata wajib huruf B. Tak, cuma dia kena sama. Contoh dua-dua nak menunjukkan dominan itu warna biru, so kita simbol B besar. Mak warna coklat, kita tak boleh tulis C tau. Maknanya lain dah. Ini satu B, ini C. Tak boleh. Dia kena sama. Kita nak menunjukkan sifat gen tu yang berlawanan. Okey, kalau kita tulis sini R besar. Okey, so mak jadi R kecil. Nak menunjukkan sifat yang sama yang kita kaji tapi berlawanan. Okey. Ada yang nak join lagi. Apa? Okey, tak sempat. Okey, tak apa. Masuk je, nanti kedatangan cikgu tu kemudian Okey, kemudian teruskan lagi. Okey, individu yang mengkaji sifat pewarisan ni adalah Gregor Mendel. Dia ni lah yang tukang kajinya. Dia lah yang mewujudkan benda yang bersilang-silang nanti yang akan awak tengok. Okey, cikgu bagi contoh kat sini. Okey, contoh kat sini pewarisan warna bulu dalam tikus. Okey, induk. Induk ni maknanya gen daripada parent lah. Okey, iaitu yang pertama adalah tikus berbulu hitam. Okey, yang ni okey, mengalami proses gabung lah. Maknanya dia proses mencantumkan gamet jantan daripada tikus bulu hitam dengan gamet betina dari tikus bulu putih. Okey. Okey, ini fenotip. Ini dia tulis fenotip. Fenotip ni adalah sifat yang kita nampak. Warna hitam, warna putih, telinga capang, telinga kecil, mata bulat, mata bunda. Itu adalah fenotip, ciri yang kita nampak. Okey, kemudian genotip. Okey, genotip ni ciri yang kita tak nampak. Maknanya DNA yang ada dalam ciri tu. Okey, contoh kat sini tikus bulu hitam. Okey, kita tahu dia bulu hitam, tapi kita tak nampak kan? Okey, bila kita tak nampak dekat genotik, kita tak bolehlah tulis hitam. Kita kena wakilkan dia dengan gen dia. Dia kata dekat sini homozygote dominan. Bila homozygote dominan, bulu hitam ni ciri dominan. Bila ciri dominan, sebab tu dia tulis B besar, B besar. Maksudnya seekor tikus hitam ni, dia dapat satu gen bulu hitam daripada ayah dia, ayah tikus ni, dan satu gen bulu hitam daripada mak dia, mak tikus ni. Okey, tapi sebab dia homozygote dominan, sebab tu tulis B besar, B besar.
Okey, manakala bulu putih pula, okey, dia dah jelaskan dekat sini. Sekejap, cari pen hilang ni. Okey. Dia kata homozygote recessive. Maknanya dua-dua huruf yang sama tapi recessive. Bila recessive kena huruf kecil. Bila homozygote maknanya dua-dua huruf kecil. Maksudnya kat sini tikus bulu putih ni dia dapat satu gen bulu putih daripada ayah dia dan dapat satu lagi gen bulu putih daripada mak dia. Okey? Kemudian, okey, kedua-dua genetik ni yang bulu hitam dengan bulu putih ni dia akan melakukan proses meiosis dekat sini. Okey. Meiosis. Okey. Maknanya sel dia yang menunjukkan warna bulu tu membahagi. Okey, ni. Ini membahagi. Kat sinilah proses meiosis berlaku. Okey. So gen dia membahagi. Okey. Satu sebab B besar so dia pecah daripada dua. B besar satu belah sini, B kecil satu sebelah sini. Untuk tikus bulu hitam. Okey, untuk tikus bulu putih pun sama. Gen dia berlaku meiosis jadi terbahagi. Satu bulu kecil belah sini, satu lagi bulu kecil sebelah sini. Dia ada dua, jangan nak panah sebab gen ni ada dua. Jangan buat 3, 4 sedangkan gen ada dua. So kita buat dua je. Okey. Kemudian nak dapatkan anak dia. Maknanya bukan bila kita buat macam ni bukan menunjukkan bahawa hasil kacukan tu menghasilkan 4 anak tikus. Tak. Okey. Tak menghasilkan 4 anak tikus, cuma ada 4 kemungkinan warna bulu untuk anak tikus yang akan lahir nanti. Itu maksud 4 kemungkinan. Okey, so awak tengok kat sini kan ada garis gabung-gabung ni. Panjang-panjang ni kan. Okey, dekat cikgu tukar warna pen kejap. Okey. Awak tengok gabung-gabung dekat sini. Okey, dekat sini berlaku proses persenyawaan. Okey. Persenyawaan. Dah lebih garis. Okey, kat sini proses persenyawaan. Sebab apa? Sebab kita gabungkan gen yang tunggal, okey, satu-satu ni kita jadikan berpasangan dekat bawah ni. Nampak tak? Dia jadi berpasangan. Itu maksud proses persenyawaan, iaitu gabungan genetik daripada satu induk jantan, satu induk betina. Okey, kemudian macam mana kita nak tahu dia punya gabungan ni? Okey, cara dia macam ni. Ini gen dari induk pertama, B besar ni. So satu anak panah ke bawah. Okey, nak gabung dengan yang mana? Dia akan gabung dengan satu gen dari induk betina yang warna putih. Tadi yang jantan kan? Okey, dia akan gabung dengan gen pertama dari induk betina. Okey, kemudian baru satu. Betina kan ada 2 gen kan? Okey, so kita buat lagi. Okey, gen pertama dari induk jantan, bulu hitam, gabung dengan gen kedua dari induk betina, warna putih tu. Okey, selesai untuk gen pertama. Okey, gen kedua pula untuk tikus warna hitam ni. Okey, dia akan gabung dengan gen pertama dari induk bulu putih. Okey. Kemudian gen kedua dari induk jantan ni dia akan gabung dengan gen kedua dari induk betina. Itu cara anak panah ni dilukis. Okey, apa-apa saja soalan yang muncul, ini caranya. Memang tak lari dah. Okey, kemudian kemudian cara nak tulis. Okey, tengok. B besar, B kecil. Okey, ni dari mana? Yang ni, B besar ni datang dari yang ni. Induk jantan ni, bulu hitam. Okey, B kecil tu dari gen pertama, induk betina yang bulu putih. So, kita gabung dua, terhasillah B besar, B kecil. Sama juga dengan yang ni. Yang B besar daripada sini. Okey, B kecil daripada gen kedua yang bulu putih. Okey. Untuk yang ketiga ni, B besar dari gen yang kedua tikus jantan ni. Okey. Gabung dengan gen pertama tikus putih. Okey. Yang terakhir sekali, yang ni adalah gabungan gen kedua dari tikus bulu hitam dengan gen kedua tikus bulu kuning, bulu putih. Okey. So bila kita dah dapat genetik ni, kita nak tulis kat sini ni.
Nampak tak dia tulis 100% bulu-bulu hitam. Okey, yang ni adalah fenotip. Fenotip anak. Anak tikus tu. Okay, fenotip. Okey, fenotip anak tikus tu. Okey, macam mana kita nak tahu semua berbulu hitam? Okey, sebabnya bila kita tengok dekat bila kita tengok dekat ni, ni anak genetik, anak generasi pertama ni, setiap gen yang telah mengalami persenyawaan ni, okey, salah satu huruf dia adalah huruf besar. Bila salah satu huruf yang berpasang ni huruf besar, okey, maka ia huruf besar, maknanya ciri huruf besar itu adalah dominan. Ciri huruf besar tu yang mana? Yang berbulu hitam, dominan. Jadi sebab tu kemungkinan keempat-empat ekor anak tikus yang akan lahir nanti, bukan keempat-empat ekor, kemungkinan besar bahawa anak tikus yang akan lahir nanti adalah berbulu hitam. Maksudnya kalau katakanlah anak tikus yang lahir tu datang daripada ni gabungan yang pertama, so automatik dia bulu hitam. Kalau daripada gabungan yang kedua, automatik berbulu hitam. Macam itulah yang seterusnya. Sebab tu kita boleh kata 100% berbulu hitam sebab semua bulu hitam. Okey. Boleh cikgu jelaskan satu lagi contoh? Boleh. Okey. Okey, tengok yang ni. Okey, yang ni masih contoh yang sama, cuma dia tukar sedikit genetipnya. Okey, contoh tikus kita nampak luaran. Okey, ni bulu hitam, yang ni pun bulu hitam. Okey, jadi fenotip dia kita kata yang ni bulu hitam, yang ni bulu hitam. Okey, genetik dia macam mana? Okey, genetik dia adalah heterozygot. Satu B besar, satu B kecil. Maksudnya tikus ni dia dapat satu gen daripada bapa tikus tu huruf besar, satu gen daripada mama tikus tu huruf kecil, maknanya resesif. Okey, maknanya dekat sini mama tikus tu mungkin bukan bulu hitam yang hasil gabungan dia. Okey. Kemudian dia mengalami proses perhubungan lah antara tikus jantan dengan tikus betina ni. Okey. Ada perhubungan dia. Okey, dari tikus betina pun menyumbangkan genetik dia B besar satu, B kecil satu. Maknanya gen dia heterozygot. Gen daripada ayah tikus ni bulu hitam, yang daripada mak tikus ni bukan bulu hitam. Itu heterozygot. Okey, kemudian berlaku proses meiosis dekat sini. Okey, meiosis. Okey. Okey. So terbahagi kepada dua. Gen induk, gen induk tikus tu membahagi kepada dua. So ini B besar, B kecil. Sebab tu kita sini B besar satu, B kecil satu. Okey, daripada mama tikus ni pula, okey, satu B besar, satu B kecil sebab kita pecahkan genetik dia. Okey, kemudian kedua-dua gen ni bergabung. Okey. Bila bergabung, ini berlaku proses persenyawaan. Okey, persenyawaan. Okey, berlaku proses persenyawaan iaitu gabungan. Okey, jadi genetik pertama daripada tikus jantan ni, ayah tikus, bergabung dengan genetik pertama daripada mama tikus. Okey, kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua pula, genetik pertama dari ayah tikus bergabung dengan genetik kedua dari mama tikus. Okey, kemungkinan ketiga, gen kedua dari ayah tikus bergabung dengan gen pertama dari mama tikus, dan kemungkinan terakhir gen kedua dari ayah tikus bergabung dengan gen kedua dari mama tikus. Okey. So bila bergabung apa kita buat? So kita cantum je lah gen dia. Okey, yang ni B besar, yang ni jadi B kecil daripada sini dengan yang akhir ni B kecil. Yang ni B besar, B kecil. Okey, B besar daripada mama tikus ni, B kecil daripada ayah tikus. Okey, kalau tengok dekat sini kan, ayah tikus B kecil, mama tikus B besar. Cara nak tulis dia, kita akan tulis gen yang dominan dekat depan. Okey, maksudnya kata kalau awak tak ingat dalam exam, tiba-tiba awak tertulis yang kat sini B kecil dulu, baru B besar. Okey, tak ada masalah, markah tidak dipotong. Tapi ciri dia tetap
menunjukkan yang dominan dulu. Okey. Kemudian yang terakhir, B kecil sebab dia daripada gen kedua ayah tikus gabung dengan gen kedua mama tikus. So dua-dua huruf kecil. Okey, so fenotip anak yang terhasil apa dia? Sini fenotip. Okay, fenotip. Okay. Fenotip yang terhasil sebab dua-dua B besar, automatik yang ni tikus bulu hitam. Okey, yang ni gen heterozygot tapi salah satu ada huruf besar yang dominan. Ingat dominan menguasai ciri resesif. Okey, jadi tu juga tunjukkan tikus ini berbulu hitam. Okey, dan yang terakhir, yang ni belum yang ketiga. Okey, yang ni gabungan satu B besar, B kecil. Okey, tetap tikus ini menunjukkan ciri hitam sebab ada yang huruf besar ni, yang gen dominan ni. Dan yang terakhir, sebab tiada gen dominan, maknanya tak ada huruf B besar, hanya B kecil. Jadi tikus, kemungkinan tikus yang akan lahir adalah berbulu putih sebab tiada gen berbulu hitam pada dia. Sebab tu gabungan ni ditulis kat sini, nisbah tikus berbulu hitam kepada berbulu putih adalah 3:1. Maknanya 3 ekor bulu hitam nisbah 3 ekor bulu putih. Okey? Jelas Jelas. Kalau tak faham nanti tanya cikgu Okey, sebab nanti takut awak terkeliru. Okey, boleh? Boleh. Okay. So, kejap lagi cikgu akan, hari ni tak ada kerja lagi, cikgu akan hantar slide PowerPoint ni dalam group. So, awak boleh review balik. Okay. Review balik. Kemudian cikgu akan bagi dua video untuk menjawab untuk yang ni, untuk latihan satu ni. Okey, latihan satu ni, kalau dekat sini kan, pewarisan ni, okey. Ni cara nak menjawab soalan A, B dan C. So, cikgu akan hantar video lah. So, awak kena tengok video tu untuk menjawab. Penerangan ni untuk B, yang tadi sepatutnya ni video ni. Okey. So, nak menjawab soalan yang ni. Okey, tapi sebab kita tak boleh nak play, dah habis masa. Yang ni untuk menjawab soalan B. Okey, yang ni untuk yang ni untuk menjawab soalan C. Cikgu dah rekod video dah tapi sebab tak boleh nak play, tak sempat masa. So cikgu hantar untuk awak tengok contoh latihan satu ni dulu. Okey. Nanti hari Selasa barulah kita go through soalan lain. Ni ada soalan, ada 4 soalan. Okey, saya boleh Boleh. Okey. So Boleh cikgu. okey, lepas tu cikgu, sebelum cikgu tamatkan, cikgu cek balik kehadiran yang cikgu tak tanda. Dekat sini Aisyah Syafiqah, cikgu dah tanda. Kodi, Damya, Khairina Nasihah, Nasrah, Amisha, Aina Hanisa, Atirah Wahidah, Syafiqah Hafiza, Udaimatun Nur Najwa, Siti Nur Batrisha, Siti Nur Razina dan Wang Auni Umairah. Ada nama yang cikgu tak tanda? Ada tak yang join tapi cikgu tak tanda? Tak ada Semua dah tanda Cikgu saya Nama? Nur Syazwa Ayuni. Syazwa Ayuni. Okey. Tadi okey, ada lagi yang lain? Okey, tak ada dah. Okey, jadi terima kasih sebab join GMAT cikgu hari ni. Jadi terima kasihlah cikgu nak cakap macam mana lagi. Terima kasihlah. Okey. Jadi kita akan jumpa lagi untuk sesi seterusnya hari Selasa nanti. Okey, terima kasih semua. Okay, cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama.
Ya.